Yang kita takut bila saat kita nak diambil nyawa oleh Allah, ketika itu ramai manusia tak redha, memberontak, minta dengan Allah supaya bertahan. Ya Allah, jangan ambil nyawaku dulu ya Allah, tak redha. Aku belum jadi isteri yang soleha. Aku banyak marah-marah, bebek-bebek tinggi suara pada suami. Aku belum jadi suami yang soleh. Ada lagi anakku yang aku belum tegur betul-betul pasal auratnya. Masa hidup sehat, tak ada nak tegur, nak bertegas pasal aurat anak. Dah meninggal dunia, ya Allah, aku belum lagi tegur anakku betul-betul ya Allah. Ya Allah, ada hutang lagi tak bayar. Ya Allah, aku sendiri tak tutup aurat dengan sempurna ya Allah. Ni nak meninggal dunia, masa tu tak ada nilai sedikit pun. Ya Allah, aku tak bersedekah banyak lagi ya Allah. Selama ni rasa umur panjang boleh nikmati banyak lagi. Kedekut bila sampai tiba masa ada peluang untuk sedekah. Berkira-kira sedangkan sedekah itu masuk akaun sendiri, bukan masuk akaun orang lain. Masuk akaun kubur, yang mana kalaulah kita dah menyiapkan rumah kubur kita dengan bekal sedekah yang banyak, kita tahu akaun sedekah kita akan buka bila dalam kubur. Tak boleh dah buka akaun CIMB ke Maybank ke SB, tak boleh dah masa tu. Tapi akaun sedekah boleh kita buka, menyebabkan kubur kita seluas mata memandang, rasa kedinginan syurga dan sebagainya. Sebab itu orang yang bijak, orang yang menyiapkan rumah kubur dia, desain kubur dia daripada sekarang. Bukan pergi gali kubur siap-siap tempat kubur tak, tapi dengan amal-amal soleh kita. InsyaAllah kita tengok ni. Tengok muka surat 162. Hafal dan jangan tidur lagi selagi tidak baca surah Al-Mulk. Jika tak mampu baca, ada orang tua kata saya tak mampu Ustazah, lepas tu tak mampu juga belajar, umur dah 80 lebih. Saya cadangkan biasanya pasang dan dengarkan surah Al-Mulk. InsyaAllah satu hari dah dengar hari-hari, nanti boleh diingat lalu dibaca insyaAllah. Mari sama-sama kita baca tentang kelebihan surah Al-Mulk. Okey, ini adalah antara hadis Nabi SAW. Jadi saya nak kita ambil barakah baca hadis Nabi. Banyak tempat dia, bukan banyak tempat, banyak manusia, banyak umat Islam baca Quran tak baca terjemahan, tapi bila baca hadis tak baca matan hadis. Sedangkan baca matan hadis pun adalah satu pahala, satu ibadah, ia wahyu Allah. Jadi kalau kita tak buat baca sama-sama, nanti mungkin seumur hidup tak pernah baca matan hadis. Yang biasanya kita dengar je ustaz baca hadis, kita dengar-dengar. Nak kita baca sendiri, kita tak baca. Nampak je hadis Nabi tu baca terjemahan. Tapi Al-Quran terbalik, baca Al-Quran tak baca terjemahan. Sebenarnya kena buat dua-dua. Okey, kita baca sama-sama ya. Bismillahirrahmanirrahim. Semangat sikit, kuat sikit, duduk tegak. Bismillahirrahmanirrahim. An Ibni Abbas qala daraba ba'du ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam khiba'ahu ala qabrin wa huwa la yahsibu annahu qabrun fa iza fihi insanun yaqra'u surata tabarakallazi biyadihil mulk hatta khatamaha fa'atan nabiyya sallallahu alaihi wasallam faqala ya Rasulullah inni darabtu khibai ala qabrin wa ana la ahsibu annahu qabrun fa iza fihi insanun yaqra'u surata tabarakal mulk hatta khatamaha faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
hiyal mani'ah, hiyal munjiyah, tunjihi min azabil qabri. Sadaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau baca firman Allah, kita sebut sadaqallahul azim. Maha benarlah kata-kata Allah yang maha mulia. Baca hadis Nabi, maha benarlah kata-kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mari sama-sama kita tengok terjemahan daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, sekumpulan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mendirikan khaymah di atas kubur dan mereka tidak mengetahui bahawa di situ terdapat sebuah kubur. Dia diri khaymah atas kubur, dia tak tahu pun ada kubur dekat situ. Lalu mereka mendengar ada seseorang daripada kubur membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Kita kalau dengar lah ada orang kat kubur tu kan, memang awal-awal lagi dah lari kan. Tapi sahabat Nabi dengar bacaan itu daripada awal sampai habis, daripada bawah tanah, suara yang jelas. Kemudian mereka, sahabat tersebut datang kepada Nabi SAW seraya berkata, wahai Rasulullah, sesungguhnya aku telah mendirikan khaymah di atas kubur yang aku tidak tahu pun ada kubur akannya. Dan aku terdengar di dalamnya seseorang membaca surah Al-Mulk sehingga tamat. Lalu Rasulullah SAW bersabda, ia surah Al-Mulk adalah penghalang, penyelamat daripada azab kubur. Allahu Akbar. Dalam hadis Nabi sebut ada 3 penyebab utama azab kubur. Pertama, an-namimah, iaitu pengadu domba. Hari ini pengadu domba berleluasa di mana-mana. Bahkan kadang berlaku adu domba di dalam masjid. Antara AJK masjid dengan AJK masjid didombakan. Saya dulu pelik juga perkataan adu domba. Makcik-makcik, pakcik-pakcik, faham tak adu domba? Domba tu apa? Siapa tahu domba tu sebut adu domba, adu domba. Saya cek dalam internet asal usul perkataan adu domba. Adu tu beradu lah. Rupanya domba ini sejenis binatang. Dia macam sejenis burung ataupun sejenis ayam, macam tu lah. Tapi domba ni asal perkataan Indonesia. Sejenis binatang yang selalu dibuat laga. Kalau kita laga ayam, betul kan? Kalau istilah adu ayam, macam tu lah. Adu domba ni, binatang nama domba ni, dia asal tak bergaduh sama-sama dia. Tapi dia akan dibuat dengan kaedah, saya lupa dah macam mana. Tapi akhirnya mereka akan saling bergaduh. Dan siapa yang menang, domba dia menang, maka dia menanglah. Asalnya tak ada masalah domba ni berkasih sayang sesama dia. Tapi dia buat sesuatu supaya domba ni jumpa dengan domba ni jadi bergaduh. Allahu Akbar. Jadi yang pertama penyebab azab kubur adalah pengadu domba. Kadang-kadang si ibu jadi pengadu domba antara anak dengan bapa. Kejap-kejap telefon anak. Ni mak nak cerita sikit. Pasal apa mak? Pasal bapa kau lah. Kenapa pula pasal ayah? Mak dah sabar dengan yang kau dah 30 tahun ni. Banyak sangat yang kau menguji mak ni. Mak ni kenapa pula marah apa? Janganlah sampai semua 30 tahun. Kadang orang perempuan tak sedar, dia ada kecil hati dengan satu perkara, dia langsam semua 30 tahun hidup terseksa. Ingat, sebab apa Nabi sebut antara ciri-ciri wanita yang dicampakkan ke dalam neraka. Nabi sebut dalam hadis yang sahih, seorang wanita yang apabila diuji dengan keburukan yang dia tak suka pada suaminya, lalu dia melupakan segala kebaikan suaminya. Sebab emosi. Bukannya tak ada suami tu tai baik, bukan tak ada. Tai rajin bukan tak ada. Tai suami hari tu pemalas, habis dia kata awak ni memang pemalas. Padahal semalam dia perajin. Minggu lepas dia perajin. Tapi hari tu pemalas, malas sikit habis terus pemalas. Itu teruk tu. Pemalas maksudnya memang malas sepanjang waktu. Tapi kalau kenapa awak malas hari ni, itu lain sikit. Sebab semalam rajin. Masya Allah, Allahu Akbar. Jadi
kadang-kadang tak sedar, anak ni boleh jadi benci dekat ayah. Saya dulu handle masalah rumah tangga, anak sampai boleh bagi warning dekat ayah. Bapa, ayah jangan buat macam tu kat mak lagi. Kalau bapa buat lagi, saya tak nak bagi duit belanja dekat bapa. Siap warning. Bapa cerita, dulu saya kerja pengadu domba pula. Peruntara rumah tangga. Suami datang mengadu nak ceraikan isteri, dah tua dah pun. Umur 60 lebih, 70 lebih, kahwin dah 40 tahun. Saya baru nak cakap, pakcik, sabarlah pakcik, dah nikah 40 tahun takkan nak bercerai. Ustazah diam, Ustazah tahu apa. Ustazah nikah baru berapa tahun. Memang susah nak bagi nasihat pada orang tua. Sabarlah pakcik, gini. Rupanya bila kita tahu isteri ni tak ubah-ubah perangai, apa-apa nak ngadu pada anak, apa-apa buka aib suami dengan anak. Anak bila dengar, dia sensitif dengan mak dia. Bila mak sedih, mak gini-gini, dia boleh jadi rasa benci pada bapa. Kita takut tanpa sedar kita menanam rasa tak suka anak terhadap bapa dia. Bapa pula mulut tak reti nak buka. Bukan tak ada benda buruk nak cerita pada anak tentang mak dia tu, tapi bapa tak ada pasal-pasal saya kau nak cerita sama kau sikit ni. Bapa tak ada perangai macam tu. Dia seorang lelaki bukan suka mengadu-ngadu. Betul atau tidak? Jangan rasa bila kita ada modal banyak untuk bercerita pada anak kita betul. Jangan rasa bila suami tak buka mulut kita rasa kita tak ada salah. Tetapi Allah berikan kita peluang tersebut untuk sabar. Rupanya besok terjawab di syurga Allah. Rupanya Allah uji aku dapat suami macam tu, Allah nak bagi syurga. 40 tahun nikah dengan dia, banyaknya pahala sabar. Allahu Akbar.